Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semua ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan senantiasa ceria, senantiasa gembira dan juga sihat wal afiat. Dan pastinya kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas kesempatan dan ruang yang Allah Taala berikan kepada kita pada hari ini dapat lagi kita bersama di halaman yang terakhir surah Yasin. Allahu Akbar. Permulaan hari itu saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di awal surah Yasin, dan hari ini kita bertemu lagi di akhir pula surah Yasin. Allahu Akbar. Moga-moga walaupun berakhirnya surah Yasin bukan bererti berakhirnya sesi kita ataupun temu janji kita dengan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala terus permudahkan kita untuk bersama dengan Al-Quranu kalamullah. Seperti biasa, hari ini kita bersama dengan guru kita yang bahagia, Al-Fadil Al-Ustaz Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi dari Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah FPQS USIM Nilai Negeri Sembilan. Panjang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Apa khabar Prof? Sihat. Ustaz Tirmizi macam ni okey? Alhamdulillah. Ini syukur alhamdulillah. Nampak bertenaga ini. Allahu Akbar, sebab tengok tersenyum kan. Allahu Akbar. Energi tu Subhanallah. Jadi hari ini kita berada di halaman 445 Prof ya. Betul. Dan kita pun dah hampir 20 hari lebih saja lagi road to Ramadan perjalanan kita. Moga-moga balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Prof. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur kehadrat Allah kerana Allah Taala masih lagi memberikan kita peluang bertadabbur Al-Quran. Bukan sahaja tadabbur Al-Quran hari ini, kita baca Al-Quran dengan Ustaz Tirmizi kita kerana ini adalah peluang-peluang untuk kita menerima syafaat. Tadi Ustaz Tirmizi ada cerita mengenai tentang tak lama lagi datang puasa. Puasa dan Al-Quran ni dia sinonim. Rasulullah kata as-siyamu wal Quran yashfa'an. Maknanya puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat. Kita konsisten baca Al-Quran ini dan kita nanti masuk Ramadan kita konsisten lagi dengan meningkatkan amalan kita dengan berpuasa. Mudah-mudahan kita akan menerima syafaat pada hari akhirat kelak insya-Allah. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk ke halaman 445 yang mana sebelum kita mulakan pengajian kita baca dahulu doa yang ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Baik, seperti biasa sebelum kita meneroka tentang halaman ke-445 ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis apakah isi kandung ataupun intipati pengajian kita pada hari ini insya-Allah, iaitu daripada ayat ke-71 hingga ke ayat yang ke-76 kita akan bertadabbur mengenai tentang perhatikan binatang ternakan dan manfaatnya serta bahaya perbuatan syirik. Manakala bahagian yang kedua pula daripada ayat ke-77 hingga ayat yang ke-83 kita akan memberikan Allah Taala memberikan penegasan terhadap hari Ba'ts, iaitu hari kebangkitan, yang mana ini adalah intipati utama daripada surah Yasin, yang kita penghujung ini kita akan diingatkan lagi
Tuan-puan ingat tak lagi semalam kita ingat macam mana nikmat Allah Taala beri tentang salam daripada Allah Taala. Allahu akbar. Salam dalam syurga. Betul. Dan kemudian Allah Taala ingatkan pula hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini pula neraka penghujung ni. Allah Taala ingatkan lagi kita mengenai tentang hari kebangkitan pasti akan berlaku. Sebelum kita masuk kepada pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu tuan-puan ayat daripada ayat yang ke-71 hingga ayat yang ke-77. Baik. Terima kasih kepada Prof. Insya-Allah tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah Prof, semalam saya pun dapat ikuti subhanallah. Sebelum itu kita dah belajar apa tu? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Allah balas hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Assalamu qawlan min rabbir rahim. Moga-moga kita semua tuan-tuan dan puan ibu ayah sekalian, kita semua nanti kita mendapat salamu qaulan mir rabbir rahim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita nak mulakan bacaan kita hari ini halaman yang ke-445 ayat yang ke-71 sehingga ayat yang ke-77. Di permulaan tadi saya baca dengan bacaan Syekh Sudais. Masya-Allah. 10% sajalah. 10%. Tapi sebab minat kan. Dan sahabat-sahabat kita ni Prof ada di Mekah sekarang ni. Puan Sabariah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat bersiaran dari Mekah. Baru pukul 7.05 pagi baru lepas solat subuh di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Subhanallah. Moga-moga dipermudahkan urusan para jemaah kita dan kita semua dapat menjejakkan kaki nanti ke umrah insya-Allah taala. Amin ya rab. Kita baca permulaan dengan bacaan murattal nahwan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dan pada ayat yang ke-71 Allah Ta'ala berfirman, dan tidakkah mereka melihat bahawa kami telah menciptakan haiwan ternakan untuk mereka? Ia sebahagian daripada kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya.
Perhatikan ayat ini tuan-puan, setelah mana Allah Ta'ala mengingatkan kita semalam tentang kedatangan hari kiamat, tentang syurga dan neraka, dan mengenai tentang kelebihan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Di penghujung sebelum masuk halaman yang ini, Allah Ta'ala kata peringatan-peringatan ini adalah liyunzira man kana hayya, untuk memberikan peringatan kepada mereka agar dia adalah hidup. Maknanya mudah-mudahan dia menghidupkan hati orang yang beriman. Jadi bagaimana Allah Ta'ala ingatkan syurga, Allah Ta'ala ingatkan neraka, kerana Allah Ta'ala nak agar kita ni subur jiwa kita ni sentiasa mengingati Allah. Sehinggalah halaman yang sebelah Allah Ta'ala tarik kita supaya melihat apa yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang tuan-puan, kita ni tak sedar apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah nikmat yang tidak ada pada orang lain. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah selalu ingatkan kita, kalau kita dah berada dalam keadaan yang sesuatu kedudukan, jangan kita terlalu lihat kepada orang yang jauh daripada kita, yang tinggi daripada kita. Tengok orang bawah kita. Sebab tu kalau kita tengok nanti dalam surah Duha, ada Allah Ta'ala ingatkan tentang anak yatim, Allah Ta'ala ingatkan tentang orang miskin, kerana Allah Ta'ala nak kita tengok apa yang dekat dengan kita. Kita tengok tangan kita pun, tengok orang yang tidak ada tangan, tuan-puan. Allahu Akbar. Ini semua adalah bagaimana Allah Ta'ala nak menarik kita supaya mengingatkan diri kita apa yang kita ada sepatutnya membawa kita kepada syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan tentang haiwan-haiwan, an'aman, maknanya ternakan-ternakan yang diberikan kepada kita. Kemudian ayat 72 Allah Ta'ala kata wadzallalnaha lahum faminha rakubuhum. Kemudian kami berikan juga tundukkan di antara mereka ataupun di antara haiwan ini sebagai ternakan dan juga sebagai kenderaan, dan ada yang mereka makan. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Poin dekat sini yang kita nak tekankan, Allah Ta'ala dah ingatkan kita semalam tentang nikmat syurga neraka. Allah Ta'ala ingatkan kita pula tentang nikmat yang diberikan kepada kita. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada kita, afala yashkurun, apakah kamu ini ataupun mereka ini tidak bersyukur? Kenapa Allah Ta'ala ingatkan tentang syukur ni, tuan-puan? Yang ni kita kena tengok balik. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita tentang syukur. Apa yang Allah Ta'ala sebut tentang syukur ini, saya simpulkan kepada 4 poin ataupun kepada 4 perkara. Yang pertama, sebenarnya sifat syukur ini akan menjemput redha Allah. Allahu Akbar. Kan kalau kita nak bos kita ni redha kat kita, seronok dengan kita, kita mudah bercakap terima kasih bos, terima kasih kat ibu ayah kita. Ibu ayah akan rasa tenang. Begitulah Allah Ta'ala, apabila kita sentiasa mensyukuri nikmat dia, maka Allah Ta'ala akan mudah untuk mendatangkan sifat redha-Nya. Perkara ini disebutkan di dalam surah Zumar, Az-Zumar, yang mana Allah Ta'ala kata wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya mereka bersyukur, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan keredaan dia. Jadi kalau orang yang tak bersyukur ni, sukar bagi dia untuk mendapat keredaan Allah. Jangan main-main, tuan-puan. Maknanya syukur ni adalah sangat penting. Syukur ni nanti Ustaz Tarmizi mungkin nyanyi lagu syukur pula lah nanti. Boleh juga Ustaz Tarmizi. Baik, kemudian yang keduanya, mereka yang bersyukur ni juga akan menerima ataupun ada berpeluang untuk dijauhkan daripada azab Allah Ta'ala. Perkara ini disebutkan dalam surah An-Nisa, yang mana Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Maknanya kalaulah kamu ini bersyukur dan kamu ini beriman, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan azab kepada kamu. Tengok, kepentingan sifat syukur ini bukan sahaja menjemput redha Allah Ta'ala, bahkan menjauhkan diri kita daripada neraka. Yang ini yang kita kena nikmati ataupun yang kita kena hayati, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang popular ataupun para ulama salaf yang terdahulu. Dia kata an-ni'am faqayyiduha wahsyiyah. Dia kata nikmat ini adalah liar. Nikmat ini adalah liar, kadang-kadang kita guna dengan perkara yang tak elok. Yang ni yang kena hati-hati. Nikmat ini adalah satu perkara yang wahsyiyah, yang liar. Faqayyiduha bisyukur. Maka ikat nikmat kita ni dengan syukur. Apa maksud syukur? Yang ni saya ulas sikit. Apa beza syukur dengan alhamdu? Dengan alhamdu ni orang panggil syukur juga kadang-kadang kan. Tetapi bezanya syukur ini adalah dengan perlakuan. Sebab tu Allah Ta'ala kata i'malu ala Dawud syukra. Beramallah ahli Daud itu dengan penuh kesyukuran. Kerana syukur ni mesti dilaksanakan dengan fizikal,
dengan solat, dengan berdoa dan sebagainya secara fizikal, sedangkan alhamdu ini iaitu yang kita ucapkan rasa syukur ini adalah alhamdu adalah daripada mulut ataupun verbal sahaja. Yang syukur ini hendaklah dilakukan secara fizikal. Jadi kita tengok tadi, yang pertama sifat syukur akan menjemput redha Allah. Yang kedua sifat syukur akan menjauhkan kita daripada azab Allah Taala. Yang ketiga yang menarik juga adalah sifat syukur ini dia menjemput keberkatan rezeki. Allahu akbar. Ini yang paling seronok. Allah Taala kata wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika mana Allah Taala mengumumkan, memberitahu kepada kita la in syakartum. Ayat ni semua orang tahu. Sekiranya kamu bersyukur la azidannakum, kami akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Dalam erti kata yang lain, syukur dengan perbuatan, mendirikan solat, berusaha membantu orang lain. Bila bantu orang lain ni adalah kaedah ataupun definisi syukur juga sebenarnya. Mana kita praktikkan kesyukuran tu secara fizikal, maka Allah Taala akan tambah rezeki orang yang memberi. Kita ingatkan ustaz bagi duit kat orang ni, duit kita berkurang, tiba-tiba Allah Taala tambah lagi. Allah Taala kata Allah ma'ti munfiqan. Para malaikat mendoakan kita, tambah lagi orang yang memberi ini. Nanti kita boleh tambah dalam tabung gerakan Al-Quran kita tentang sababuz ziyadah, iaitu syukur ini akan menambah keberkatan, pertambahan keberkatan rezeki. Dan yang terakhir sekali, Allah Taala akan mengurniakan nikmat yang banyak. Yang keempat, nikmat yang banyak kepada orang yang bersyukur. Yang ini yang disebutkan oleh Allah Taala dalam firman-Nya, wasanajziz syakirin, iaitu kami akan memberikan balasan yang cukup kepada orang yang bersyukur, sehingga nanti mereka dah tak tahu nak buat apa dengan balasan ataupun ganjaran yang Allah Taala berikan kepada mereka. Inilah dia tentang kelebihan bersyukur yang disebutkan sendiri di dalam Al-Quran. Allah Taala mengingatkan kepada Quraisy, engkau engkar tentang hari kebangkitan, kamu mengkufuri hari kebangkitan, sedangkan kami telah berikan kamu nikmat yang banyak. Tadabburnya, pengajaran buat diri kita adalah kita jangan jadi seperti orang kafir ataupun orang Quraisy, mengkufuri nikmat Allah, tetapi kita menggunakan nikmat ini atas jalan kebaikan. Dan kemudian Allah Taala meneruskan lagi. Allah Taala kata wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka orang-orang kafir ini mengambil ataupun menjadikan Tuhan mereka sembahan itu, mereka mengambil sembahan selain daripada Allah agar mereka mendapat pertolongan. Lalu atas balasan ataupun hentaman ataupun perbalahan yang berlaku antara Rasulullah dengan orang kafir, kerana orang kafir menkufuri tentang hari kebangkitan, Allah Taala ingatkan kepada Rasulullah. Allah Taala kata fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Taala kata jangan sedih dengan kata-kata mereka. Ya, hari ini perkataan ini sangat penting sebenarnya tuan-puan, sebab kadang-kadang kata-kata kita tak perasan. Kata-kata ni dia menghiris lebih tajam daripada pisau. Terduduk terus tuan-puan. Kalau kadang-kadang kita tak sangka bila dia lontarkan kata-kata tu terduduk terus kita. Allahu akbar. Kalau setakat kena pukul tu tak ada rasa juga, kena cubit sikit. Tapi kata-kata tu lebih tajam tuan-puan. Lalu Allah Taala ingatkan kepada Rasulullah, fala yahzunka qauluhum. Yang ni penting juga. Bila mana Rasulullah berhadapan dengan satu situasi, Allah Taala ingatkan kepada mereka, Allah Taala ingatkan kepada Rasulullah, jangan takut ataupun jangan sedih dengan kata-kata mereka. Saya teringat kata-kata para ulama yang menyebutkan tentang kalimah hazan, fala yahzunka. Kalimah hazan ni kalimah kesedihan, yang mana dalam Al-Quran seorang ulama kata, dia kata kata-kata kesedihan dalam Al-Quran ini semuanya didatangkan dalam bentuk manfian. Dia kata walam ya'til hazan fil Quran illa manhiya. Quran mendatangkan perkataan sedih ni semuanya adalah dalam bentuk larangan. Jangan sedih. Jangan sedih. Allah Taala kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Maknanya Allah Taala kata jangan kamu sedih, jangan kamu bimbang, jangan kamu rasa rendah, kamu adalah golongan yang tinggi. Tengok Allah Taala ingatkan kepada kita, bahkan Rasulullah praktikkan. Rasulullah doa supaya jangan datangkan ataupun Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minta dijauhkan daripada kesedihan. Kenapa Rasulullah minta jauh daripada kesedihan?
Kenapa Allah Taala kata fala yahzunka qaulum, jangan rasa sedih? Yang ni ada beberapa pengajaran yang menarik juga yang disebutkan dalam al-Quran ataupun dalam hadis. Yang pertama, kalau kita layan sangat sifat sedih ini, dia akan merosakkan jiwa kita, menjatuhkan semangat kita, lemah motivasi kita. Yang inilah sebab tu Rasulullah kata fala taqul wala taqul law inni fa'altu kana kadza wa kadza. Dia kata jangan kau buat macam ni, jangan cakap macam ni, jangan cakap kalau aku buat begini, kalau aku buat gini. Kerana kalau kita bersikap sedih sedemikian, dia melemahkan motivasi kita. Lalu Allah Taala kata jangan cakap kau sedih ataupun wala tahinu, jangan rasa rendah, jangan rasa sedih, rasa diri ini hebat ataupun rasa diri ini kuat supaya kita termotivasi untuk sentiasa melakukan kebaikan. Begitu juga sebenarnya bisikan-bisikan kesedihan ni kadang-kadang datang daripada syaitan. Itu yang kedua. Pertama, melemahkan jiwa. Yang kedua, sebenarnya kita akan membawa tunduk kepada syaitan. Allah Taala kata innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Bisikan-bisikan tu datang daripada syaitan untuk melemahkan jiwa ataupun menyedihkan jiwa orang yang beriman. Jangan bersedih, sentiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ini bahagian awal perbincangan kita daripada halaman yang ke-445. Kita sama-sama perhatikan dahulu apakah perkataan pilihan kita pada hari ini, insya-Allah. Baik. Kataan pilihan kita pada hari ini adalah zalla ataupun disebut zalala juga boleh, iaitu yang membawa maksud hina ataupun rendah. Yang ini kita tengok dah tadi dalam ayat yang ke-72 disebutkan wazallalnaha, dan kami tundukkan, rendahkan binatang itu untuk kita gunakan. Yang mana perkataan ini disebutkan sebanyak 24 kali di dalam Al-Quran. Banyak kali Allah Ta'ala sebutkan tentang perkataan zalla ni tadi, menunjukkan perkataan ini membawa maksud rendah ataupun tunduk ataupun ditundukkan. Tadi menunjukkan ini adalah beberapa perkara aspek yang boleh kita pelajari daripada perkataan kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita akan berehat dahulu selepas daripada ini kerana kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai tentang bahagian penutup daripada surah Yasin. Oleh yang demikian, tuan-puan berehat dahulu, jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi selepas ini, insya-Allah. Sallallahu Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, di antara bait lirik nasyid Obat Hati yang disampaikan oleh saudara Opik daripada Indonesia. Subhanallah. Jadi subhanallah, hari ini kita berada di halaman terakhir surah Yasin, kan, surah tu Yasin. Saya teringat ada satu hadis Prof, salah mohon betulkanlah. Subhanallah, iaitu inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ana Yasin. Hadis riwayat Imam Tirmizi, iaitu dalam setiap perkara sesuatu itu ada hatinya ataupun jantungnya. Wa qalbul qur'an, jantung al-Quran ataupun hati al-Quran adalah surah tu Yasin. Tadi sempat kita perhatikan dan kita tengok sahabat-sahabat kita yang barangkali dalam dialami diuji dengan kesedihan. Prof, Prof pun dah kongsi dengan kita tadi, masya-Allah, maksudnya selagi semakin kita sedih, semakin itulah kita kena bersahabat dengan Al-Quran. Betul. Jangan sebab sedih kita tinggal Quran. Itu bahaya. Sebab dia akan melemahkan. Dan juga bisikan tadi. Betul. Saya terpasang semalam ada seorang hamba Allah yang nak terjun jambatan Pulau Pinang. Allah barangkali dengan diujilah macam bisikan-bisikan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita patut bersyukur dan kita kena tekadkan, kuatkan semangat kita untuk kita terus bersama dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Boleh kita singgah sekejap dekat ruangan tajwid? Kita nak lihat sekejap, nak kongsi ulang kaji kalimah tajwid kita hari ini, iaitu menyempurnakan dua hukum qalqalah. Dalam ayat yang ke-77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah ila akhir ayat. Surah Yasin, sadaqallahul azim, ayat 77. Dua kalimah yang menjadi perhatian kita, fokus kita. Pertama, kalimah khalaqnahu. Khalaqnahu iaitulah qalqalah pada huruf qaf yang bertanda mati, berbaris mati ataupun sukun di tengah kalimah, maka qalqalah dia adalah qalqalah yang kecil saja, sughra. Sughra. Khalaqnahu sughra. Lantunan dia kecil saja. Atau kemudian yang kedua sama juga pada kalimah nutfah. Nutfah sama juga huruf ta yang sukun yang baris mati terletak di tengah-tengah kalimah, maka qalqalah dia ataupun lantunan dia kecil juga, sughra sahaja. Tingkatan yang pertama kan. Jadi bila kita baca tu kena adalah qalqalah dia walaupun dia berada di tingkatan yang pertama surah, kita kena baca ataupun sebutkan dengan baiklah supaya sifat dia tu qalqalah itu ada. Subhanallah. Jadi jangan kita baca tanpa qalqalah, dan mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua dapat menyemak bacaan dengan guru-guru dan selamat mencuba insya-Allah taala. Kembali kepada Prof, silakan. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Tarmizi dan Ustaz Tirmizi. Kalau semalam Ustaz Tirmizi sentiasa mengingatkan kita tentang keperluan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul, kerana kita berkehendakkan ataupun kita memerlukan kepada bacaan seperti mana yang dibaca oleh Rasulullah, kerana agar dia tidak lari daripada maknanya dan sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi kalau kita tengok pada bahagian awal tadi, kita dah melihat bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang manusia itu perlu bersyukur. Kenapa dia perlu bersyukur telah kita nyatakan 4 sebab tadi. Dan juga syukur ini dikaitkan juga dalam ayat ini tentang jangan bersedih. Maknanya menghayati dan iaitu kita memberikan motivasi dalam jiwa kita, bagaimana sebenarnya jiwa manusia ini kalau dirundung ataupun kalau diliputi dengan kesedihan, dia akan merendahkan dirinya ataupun menjatuhkan dirinya, tetapi bangkit kembali dengan Al-Quran. Tengok bagaimana Allah Ta'ala memujuk Rasulullah. Allah Ta'ala pujuk Rasulullah dengan Al-Quran. Sampaikan kepada dia kisah-kisah yang menarik, sejukkan hatinya dengan bacaan Al-Quran, sehingga Rasulullah bangun semula dan meneruskan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Inilah mukjizat Al-Quran. Dia melembutkan jiwa dan dia memberikan motivasi untuk manusia melakukan kebaikan, yang setiap hari kita baca, kita akan sentiasa mendapat manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau bahagian yang pertama kita dah bincang tentang syukur dan juga jangan bersedih, sentiasa bermotivasi. Manakala bahagian yang kedua Allah Ta'ala kaitkan dengan mengingatkan kita tentang hari kebangkitan. Peranan Al-Quran ini sentiasa diingatkan sebagai zikrun, sebagai mengingatkan manusia tentang perkara yang akan mereka hadapi nanti pada hari kiamat. Sebelum kita telusuri tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang perkara ini, mari sama-sama kita baca dahulu ayat tersebut. Jangan kita macam saya sebut semalam, jangan Ustaz Tarmizi aja yang baca Allah dekat Allah studio ni, sama-sama biar bergema satu Malaysia ni membaca Al-Quran dalam sesi My Quran Time kita ini. Kita akan mula daripada ayat ke-78 Ustaz Betul. 78 sehingga penghujung surah Yasin, iaitu ayat yang ke-83 insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Prof Dr. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, betul sangat tu Prof surah Yasin ni memang kalau kita kata ingat mulut. Nak mana ingat meniti di bibir. Maknanya selalu baca sokmo. Baca sokmo. Jadi inilah peluangnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian. Barangkali ada yang sedang buat kerja tapi sudah ingat ayat ni, boleh baca sama-sama insya-Allah taala. Mari kita gemakan, kita sambung bacaan kita. Saya nak cuba dengan bacaan yang penutup surah Yasin dengan murattal sikah. Dia sayu sikit insya-Allah. Sikah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-78 Allah Ta'ala berfirman, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal usul kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Menarik sebenarnya kata-kata ini direkodkan di dalam Al-Quran, kerana sebenarnya memang berlaku pertembungan secara direct antara Rasulullah dengan kaum Quraisy ataupun dengan pembesar Quraisy. Yang ini yang direkodkan sendiri oleh Al-Imam Ibn Ashur, dan begitu juga dengan Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan bagaimana mereka tak boleh terima kenyataan. Dia orang tak boleh terima macam mana manusia yang dah duduk dalam kubur itu akan Allah Ta'ala bangkitkan. Lalu ada dalam kalangan mereka sebahagian riwayat tafsir menyebutkan Ubay bin Khalaf. Yang keduanya menyebutkan Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni pembesar yang hebat dalam kalangan Quraisy, anaknya pun hebat, iaitu Saidina Amru bin Al-As. Ayahnya hebat, anaknya pun hebat. Tetapi Al-As ini dikenali ataupun disifatkan oleh Syekh Muhammad Ghazali sebagai orang yang jahat. Memang digelarkan sebagai orang yang jahat kerana dia banyak menzalimi manusia. Jadi antara mereka sama ada Ubay bin Khalaf itu tadi ataupun Al-As bin Wa'il, dia pernah datang kepada Rasulullah dengan tulang. Dia hancurkan tulang tu depan Rasulullah, dia tunjukkan tulang tu hancur. Lalu dia kata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia tanya sebiji macam yang direkodkan dalam Al-Quran, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang boleh hidupkan tulang belulang yang aku dah hancurkan ni? Allahu akbar. Ini adalah perdebatan yang berlaku secara fizikal dan rasional. Maknanya kalau orang-orang yang cuba untuk menafikan Al-Quran itu, dia orang akan tengok, oh betul juga didatangkan secara visual depan Rasulullah sendiri nak mencabar Allah Ta'ala tu tadi. Kemudian Allah Ta'ala jawab dengan ayat yang ke-79. Ini sangat menarik. Allah Ta'ala kata, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah Ta'ala kata yang akan menghidupkan mereka semula adalah orang yang menghidupkan mereka pada hari yang pertama. Tengok daripada ayat 78 tu, Allah Ta'ala kata wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa.
mereka bawakan kepada kita contohnya tulang belulang yang dah hancur tu, tapi Allah Taala kata wanasiya khalqa, mereka lupa siapa mana asal usul kejadian mereka kan. Kalau kita tengok manusia nak rasa hebat, tulang ni dah hancur, boleh ke dibangkitkan semula? Allah Taala remind balik, Allah Taala kata yang hidupkan tulang-tulang ini adalah yang menghidupkan mereka pada yang pertama kali. Yang pertama kali maknanya Allah Taala hidupkan Nabi Adam dengan tidak ada apa-apa. Maknanya tidak ada apa-apa pun Allah Taala boleh hidupkan. Apatah lagi ini ada saki baki tulang belulang ni, maka lagi mudah untuk Allah hidupkan. Dan Allah Taala kata mereka ini lupa sebenarnya bagaimana Allah Taala boleh mengubah, transform daripada satu form itu kepada form yang lain menjadi makhluk. Tidak mustahil. Kenapa menjadi berdemikian? Kerana Allah Taala masuk kepada ayat yang ke-80. Allah Taala kata allazi ja'ala lakumus syajari allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Allah Taala bagi perumpamaan, dia kata okey, kalau kau tengok tulang tu tadi, dia dah hancur, macam mana nak dibangunkan? Kau tengok pokok, dia kata. Seakan-akan Allah Taala kata, tengok pokok tu tadi, allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Pokok ni asalnya hijau, tetapi tak ada siapa yang sangka daripada hijau ni dia boleh transform, mengeluarkan api. Maknanya dua unsur yang berbeza. Hijau ni unsurnya sejuk. Orang tengok hijau ni, orang kata pemandangan alam ni sejuk, tengok cantik. Kalau saya selalu sebut dengan orang rumah dulu, kalau dekat Scotland, bukit-bukit dia cantik, hijau cantik, kalau putih pun cantik juga. Exactly. Jadi macam tu tuan-puan, Allah Ta'ala kata hijau, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh ubah, dia mengeluarkan warna merah, iaitu warna api. Tengok daripada Allah Ta'ala transform pokok tu tadi yang sifatnya sejuk, sifatnya berair dan sebagainya, boleh berubah jadi api. Maka apa yang menghalang Allah Ta'ala daripada tulang belulang tu Allah Ta'ala nak hidupkan balik? Allahu Akbar. Ini jawapan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah untuk menjawab kepada orang kafir. Orang kafir ni sebenarnya yang tertutup adalah pintu hati dia. Kerana kalau dia fikir secara logik, sebenarnya perkara itu juga tidak mustahil pun atas perkembangan sains yang telah kita ada hari ini. Kita boleh detect, maknanya kita boleh kesan tentang kejadian ataupun DNA yang terdahulu melalui tulang belulang dan sebagainya. Ini menunjukkan kalau Allah Ta'ala boleh meninggalkan kesan-kesan tersebut, maka tidak mustahil Allah Ta'ala boleh membangunkan semula. Kita boleh tengok dah kadang-kadang kajian-kajian macam-macam sekarang ni membuktikan daripada perkara yang kecil boleh dibangunkan satu benda yang besar. Bahkan unsur dua yang berbeza boleh dikahwinkan. Sekarang ni durian kahwin pun ada. Ada durian kahwin pula. Dah sebut durian pula tuan-puan kat sini. Tapi nak ceritanya bukan pasal durian, nak ceritanya pasal bagaimana Allah Ta'ala, kalau manusia boleh buat tentang durian pun daripada yang macam ni jadi macam ni, jadi macam ni, Allah Ta'ala maha mampu untuk melakukan segala perkara tersebut. Jadi kat sini adalah peringatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingatkan kita, manusia ni memang sifatnya memang suka melawan. Bahkan sifatnya itu ego kerana tidak menerima kebenaran. Lalu Allah Ta'ala ingatkan di penghujung ayat ini sebenarnya sangat penting. Kerana apa tuan-puan? Surah Yasin ini macam yang disebutkan oleh Ustaz Tarmizi tadi, yang dikatakan sebagai qalbu ataupun qalbul Quran ataupun hati dalam Quran itu, kerana ianya adalah sifatnya ataupun ayat-ayat di dalamnya menyentuh hati manusia itu tadi. Sebenarnya maknanya mengingatkan manusia tentang hari kebangkitan, mengingatkan tentang syurga dan neraka, mengingatkan tentang peranan Al-Quran. Ianya adalah sesuatu yang perlu diingatkan. Yang Rasulullah kata iqra'u ala mautakum, dibacakan Yasin ini kepada orang yang telah ataupun hampir meninggal dan sebagainya, kerana dia memberikan peringatan, ingat nanti kita akan dibangkitkan. Ingat kita akan dibangkitkan. Kita jangan baca ni kepada orang yang nak meninggal ataupun dah meninggal saja kan. Kita sendiri yang kena baca. Setiap hari kita baca, kitalah yang mengambil pengajaran. Allah Ta'ala cerita satu-satu tentang hari kebangkitan, tentang peranan Al-Quran, tentang sifat manusia yang engkar, tentang Rasulullah ni dibangkitkan atas dasar kebenaran dan sebagainya. Akhirnya setelah menjawab segala persoalan yang diberikan oleh orang kafir ini tadi, Allah Ta'ala kembali kepada menunjukkan kekuasaannya. Allah Ta'ala kata awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Allah Ta'ala kata, dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi kan? Lalu dia kata
sesungguhnya dia mampu untuk menciptakan kembali jasad mereka yang telah hancur. Yang ini adalah bukti kekuasaan Allah. Kalau Allah Ta'ala boleh mencipta langit dan bumi ini tanpa ada apa-apa, maka apalah sangat kalau Allah Ta'ala daripada kesan-kesan itu untuk dibangunkan semula. Inilah sebenarnya yang seharusnya kita faham, dan kita ambil ayat yang ke-82 untuk membuktikan kekuasaan Allah ini. Kita bacakan sama-sama semula, kita hayati semula sama-sama agar kita dapat menjiwai tentang kebesaran Allah, tentang hari kebangkitan yang akan dilakukan ataupun dilaksanakan nanti bila kita sampai pada hari kiamat. Kita bacakan semula ayat yang ke-82 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Prof Madya Doktor. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat Prof guru kita juga Al-Fadhil Ustaz Fazrul kan. Betul. Tempoh hari ketika dalam kuarantin kita bertanya kan, beliau berkongsi memang akan rasa lemah, tapi apa kekuatan antara yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul ialah Al-Quran. Betul. Allahu Akbar. Al-Quran. Bila rasa lemah, bersama dengan Al-Quran, baca, dengar tu pun dah boleh menambah kekuatan. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Ustaz Faz terus sembuh, cepat sembuh, moga-moga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-82. Masya-Allah, kun fayakun. Allahu Akbar. Kita baca di permulaan ayat yang ke-82 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan pada ayat yang ke-82 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya urusan Allah apabila dia kehendaki, maka dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini adalah satu tanda kebesaran Allah yang sentiasa harus kita tanamkan dalam jiwa kita, menjadi satu titik ataupun menjadi satu fokus. Bagaimana kalau kita yakin dengan Allah Ta'ala dengan bila-bila masa sahaja mampu untuk menjadikan sesuatu atas yang kita kehendaki, atas yang dia kehendaki. Lalu pada ayat yang ke-83 Allah Ta'ala tutup dengan maha suci, membesarkan, memberikan kebesaran kepada Allah Ta'ala. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Penghujungnya mengingatkan kepada kita tentang wa ilaihi turja'un, nanti kamu semua akan dikembalikan. Tengok, penutupnya adalah peringatan tentang hari kebangkitan. Kalau tuan-puan selak balik pada halaman yang pertama, saya suka untuk kaitkan pembukaan dengan penutup Al-Quran. Pembukaan Al-Quran ini ataupun pembukaan surah Yasin ini mengingatkan kita tentang peranan Al-Quran yang penuh hikmah. Kemudian Rasulullah diutuskan sebagai Rasul, dan kemudian Allah Ta'ala mengingatkan litunzira qauman ma unzira aba'uhum, iaitu Rasulullah ni diutuskan untuk memberikan peringatan. Maka di penghujung ini sebenarnya adalah satu peringatan kembali kepada Allah Ta'ala tentang manusia akan dibangkitkan, tentang Allah Ta'ala yang menghidupkan manusia, tentang kejadian-kejadian yang akan berlaku nanti pada hari kiamat. Dan kemudian Allah Ta'ala kata ini semua adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Surah Yasin sebenarnya mengingatkan diri kita tentang kekuasaan Allah, tentang kita akan dibangkitkan. Jadi ini adalah banyak pengajaran telah kita pelajari daripada surah Yasin. Mari tuan-puan sama-sama kita bacakan dahulu resolusi ataupun pengajaran apa yang boleh kita amalkan daripada pengajian kita mengenai tentang surah Yasin ini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kuasa pada haiwan, maknanya kita boleh menggunakan segala nikmat yang diberikan kepada kita agar kita semakin tunduk kepada Allah Taala. Gunakan nikmat itu adalah untuk bersyukur kepada Allah Taala. Yang kedua, jangan mudah terkesan dengan perkataan kufur orang lain
kerana Allah Ta'ala tahu dan akan uruskan perkara tersebut. Dan yang ketiga, jangan jadi orang yang menyalakan api neraka untuk diri sendiri. Allahu Akbar. Ini adalah muhasabah, peringatan untuk diri kita, bacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran pada penghujung surah Yasin ini. Bagi memberkati pengajian kita, saya serahkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Prof. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami ya Allah. Muslimin muslimat mu'minin dan mu'minati birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini ya Allah kami telah menghabiskan bacaan kami, pengajian kami dalam surah Yasin ini ya Allah. Maka ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan hati-hati kami hati yang senantiasa dibaluti dengan kemanisan Al-Quran, hati yang dibaluti dengan kemuliaan Al-Quran. Jangan kau jadikan hari-hari kami berlalu ya Allah tanpa mulut kami gerakkan membaca kalam-Mu Al-Quran. Ya Allah Tuhan, kami jadikan hati kami hati yang salim, hati yang sejahtera ya Allah, hati yang mana tenang bertemumu nanti ya Allah, hati yang jauh daripada porak-peranda, hati yang jauh daripada perkara-perkara yang tidak elok ya Allah. Bahkan hati yang senantiasa dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji ya Arhamar Rahimin. Kuatkan hati kami ya Allah, ialah raja buat diri kami ya Allah. Mudah-mudahan hati kami senantiasa dipandu oleh-Mu ya Arhamar Rahimin, bi barakatil Qur'anil azim, dengan barakah Al-Quran yang kami bersahabat dengannya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala terus sejahterakan hati kita untuk kita terus bersama bergabung dalam tabung wakaf dan infak gerakan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, melahirkan generasi Al-Quran. Moga-moga kita menjadi masyarakat ataupun rakyat yang mana baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk terus ikuti ulangan My Quran Time malam ini, pagi besok, dan insya-Allah besok kita akan belajar surah yang baru, surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Jangan lupa untuk terus ikuti My Quran Time, baca, faham dan amal.